Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi sebelum kita sentuh perkara lain, kita lihat dulu fokus pembelajaran yang terkandung. 5.1 Pengenalan sistem kardiovaskular yang merangkumi komponen-komponen utama sistem kardiovaskular dan fungsi sistem kardiovaskular. 5.2 ialah struktur dan fungsi bahagian-bahagian jantung yang merangkumi lapisan dinding jantung, ruang-ruang jantung dan injap. Dan yang terakhir 5.3 Keluaran jantung yang mengandungi keluaran jantung, kiraan kadar nadi dan hasil daripada denyutan jantung sesaat dan isi padu stroke. Pelajar telah didedahkan dengan ringkasan sistem kardiovaskular semasa di tingkatan 4 dalam bab 3 kaedah latihan fizikal bagi pembelajaran sains sukan sebelum mempelajari tajuk ini di tingkatan 5. Objektif yang ditekankan dalam RPH ini adalah selaras dengan aktiviti yang akan dilakukan sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Dari aspek psikomotor, objektifnya adalah pelajar mampu memberikan tindak balas tentang kiraan kadar nadi, membina carta ahli jantung, darah dan salur darah dan melakarkan semula struktur bahagian-bahagian jantung. Dari aspek kognitif, pelajar dapat mengenal pasti kaitan bagi ketiga-tiga komponen utama sistem kardiovaskular, mengelaskan bahagian-bahagian struktur jantung dan menghitung kadar denyutan jantung dan isi padu stroke. Terakhir ialah dari segi efektif, iaitu pelajar mampu menghuraikan setiap komponen dalam sistem kardiovaskular, membezakan struktur bahagian-bahagian jantung serta menghubungkaitkan sistem kardiovaskular dan kadar nadi. Persediaan awal yang diperlukan oleh guru dan pelajar adalah seperti berikut. Fasa pengenalan dilakukan selama 5 minit iaitu aktiviti tayangan video dan content card. Video yang ditayangkan adalah selama 2 minit 18 saat yang merangkumi kedudukan jantung dan pergerakan darah-darah dalam sistem kardiovaskular. Melalui organisasi guru, tayangan video akan dipaparkan dan kad kosong akan diedarkan selepas tamat video tersebut kepada pelajar untuk memulakan aktiviti. Selepas 2 minit, idea atau isi kandungan yang ditulis akan diarahkan untuk dibaca oleh pelajar. Bagi organisasi pelajar pula, tayangan video perlu diberi perhatian dan kemudian pelajar akan menulis isi kandungan yang diingati dalam kandungan video tersebut pada kad kosong yang telah diedarkan oleh guru selepas video tamat dan kemudian perlu dibaca pada keseluruhan kelas. Penilaian akan dilakukan seperti berikut dan alat bantu mengajar dan belajar adalah seperti yang tertera. Beralih ke aktiviti yang pertama iaitu galeri tour yang dijalankan selama 10 minit. Aktiviti ini menyentuh kepada 5.1.1 komponen-komponen utama sistem kardiovaskular iaitu jantung, darah dan salur darah. Jantung bekerja untuk mengempam darah ke seluruh badan bagi membekalkan oksigen manakala darah terdiri daripada pelbagai jenis unsur seperti leukosit, platelet dan plasma-plasma yang mengandungi gas dan hormon. Salur darah pula mempunyai 3 iaitu arteri, vena dan kapilari yang berfungsi untuk membawa keluar dan masuk darah daripada keseluruhan badan ke jantung. Melalui organisasi guru, proses PMP akan dijalankan dengan bantuan sumber infografik dan kemudian 3 kumpulan akan dibahagikan. Setiap kumpulan akan diberikan komponen yang berlainan dalam sistem kardiovaskular dan kertas majung serta marker pen akan diagikan. Selepas itu, kertas akan ditampal dan pelajar akan diminta untuk bergerak ke komponen yang berlainan serta pengawasan akan dilakukan. Bagi organisasi pelajar, selepas pembahagian kumpulan dan komponen pembinaan carta informasi selama 5 minit pada kertas majung akan dilakukan mengikut kreativiti selaras dengan pembelajaran. Seterusnya, 4 minit diberikan untuk mengunjungi maklumat informasi rakan yang lain dan menyatat jika perlu selepas kesemua kertas majung telah ditampal di sudut yang ditetapkan oleh guru. Penilaian dilakukan dengan 2 cara iaitu seperti yang dinyatakan. Berikut merupakan alat bantu mengajar dan belajar. Bagi aktiviti kedua pula ialah peta IT yang dijalankan selama 10 minit juga. Aktiviti ini menyentuh kepada 5.1.2 iaitu fungsi sistem kardiovaskular. Sistem peredaran mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tisu badan dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel-sel tisu ke paru-paru. Semasa inspirasi, udara yang mengandungi oksigen masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan. Gas-gas oksigen dan karbon dioksida meresap melalui membran, alveolus dan kapilari. Karbon dioksida dihembus keluar dari paru-paru melalui salur pernafasan. Lalui organisasi guru, tayangan video selama 3 minit 11 saat yang menekankan topik pembelajaran dan kemudiannya edaran kertas A3 dan pen pelbagai warna diberikan kepada pelajar selepas video tamat dan memberi arahan untuk menyediakan peta IT mengenai topik pembelajaran mengikut kreativiti. Selepas 5 minit,
Pelajar diminta untuk menerangkan kandungan kepada keseluruhan kelas. Organisasi pelajar pula, tayangan video yang dimainkan perlu diambil berat dan kemudiannya menginovasikan sebuah peta I-Ting pada kertas A3 yang diagihkan oleh guru dengan menambah maklumat atau penerangan mengikut kefahaman tersendiri. Selepas selesai, hasil kerja akan ditunjukkan dan dikongsi kepada rakan sekelas mengikut arahan guru. Penilaian yang dilakukan adalah seperti yang tertera dan berikut merupakan alat bantu mengajar dan belajar. Beralih kita ke aktiviti 3 iaitu Simultaneous Roundtable yang berlangsung selama 15 minit. Aktiviti ini memberi penekanan terhadap 5.2.1 lapisan dinding jantung, 5.2.2 ruang-ruang jantung dan 5.2.3 injap. Lapisan dinding jantung epikardium yang merupakan lapisan paling luar dan melindung jantung, manakala myokardium merupakan lapisan tengah terdiri daripada sel-sel otot dan endokardium lapisan dalam yang terdiri daripada sel endotel. Ruang-ruang jantung terbahagi kepada 4 iaitu atrium kanan yang menerima darah kurang beroksigen melalui vena cava superior. Kemudian atrium kiri berfungsi menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonari. Seterusnya ventricle kanan pula menerima darah dari atrium kanan dan mengalihkan ke arteri pulmonari ke paru-paru. Serta akhir sekali, ventricle kiri menerima darah dari atrium kiri dan dialirkan ke aorta ke keseluruhan badan. Injap pula terbagi kepada 5 iaitu injap tricuspid yang memisahkan atrium kanan dengan ventricle kanan. Seterusnya injap pulmonari memisahkan atrium kanan dengan pulmonary artery, manakala injap aortik menjadi pemisah antara ventricle kiri dan aorta. Injap mitral terbuka apabila darah beroksigen dari atrium kiri mengalir ke ventricle kiri dan injap atrioventricular memastikan darah mengalir dari atrium kanan ke ventricle kanan sahaja. Dalam organisasi guru, proses PMP dilakukan dengan penggunaan slide dan kemudian pembahagian kumpulan kepada 10 dilakukan. Kertas soalan dan pen warna yang berlainan diedarkan dan pemantauan akan dilakukan sepanjang sesi menjawab soalan. Serta penjagaan masa juga akan dilakukan iaitu setiap 3 minit perlu diberi arahan untuk menukar kertas soalan yang lain mengikut arah jam hingga tamat 4 pusingan dalam masa 12 minit. Melalui organisasi pelajar, pembelajaran akan dijalankan dan kemudiannya diagihkan kumpulan mengikut arahan yang diberikan. Soalan yang diedarkan perlu dijawab menggunakan pen warna yang berlainan selama 3 minit dan kemudiannya akan menjawab soalan yang lain pula selepas penukaran kertas soalan dilakukan. Penambahan maklumat dan jawapan serta nota ringkas ditulis berdasarkan pengetahuan dan akhir sekali penyemakan dilakukan terhadap kertas yang pertama sekali dijawab. Penilaian akan dilakukan dengan 2 cara iaitu seperti yang diterterakan dan berikut merupakan alat bantu mengajar dan belajar. Akhir sekali aktiviti 4 iaitu Fan and Pick yang dijalankan selama 10 minit. Aktiviti ini memberi penekanan terhadap subtopik bagi 5.3.1 keluaran jantung, 5.3.2 kiraan kadar nadi dan 5.3.3 hasil daripada kadar denyutan jantung sesaat dan isi padu strok. Melalui organisasi guru, PNP akan dijalankan mengenai topik dan pembahagian kumpulan kepada 6 dilakukan. Seorang wakil akan dipanggil ke hadapan untuk mengambil 5 keping kad yang berisi soalan kemudian menyatakan arahan untuk pelajar membentuk kad tersebut kepada kipas dan memulakan proses memilih dan menjawab. Proses pengawasan akan dilakukan untuk mengenal pasti jawapan yang diberikan sahih maupun sebaliknya. Dalam organisasi pelajar, selepas PMP selesai dan pembahagian kumpulan telah dilakukan mengikut arahan guru, wakil bergerak ke hadapan bagi mengambil kad soalan yang disediakan dan dipegang menjadi kipas, kemudian dipilih seorang satu kad soalan untuk dijawab secara bergilir. Individu yang tidak dapat menjawab boleh meminta bantuan rakan sekumpulan untuk membantu maupun mengajukan soalan kepada guru. Penilaian akan dilakukan dengan 2 cara iaitu seperti yang dinyatakan dan berikut merupakan alat bantu mengajar dan belajar. Fasa penilaian secara keseluruhan dijalankan melalui 2 cara iaitu aktiviti 1 offline dan aktiviti 2 online yang dijalankan selama 15 minit. Soalan adalah berdasarkan objektif yang ditetapkan pada awal rancangan pengajaran harian. Fasa penutup dilakukan selama 5 minit untuk mengenal pasti kebersamaan aktiviti yang dijalankan dan penambahbaikan yang boleh dilakukan berdasarkan responden daripada borang soal selidik yang diberikan kepada pelajar. Refleksi dalam RPH ini adalah dengan mengulas dan memberikan respon terhadap pencapaian pelajar berdasarkan borang soalan selidik. Selain itu, bilangan pelajar dicatat bagi yang berjaya menguasai kemahiran mengenal pasti dan menerangkan kaedah penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif yang dipelajari, dan yang tidak menguasai akan diberikan bahan pengukuhan berbentuk maklumat infografik untuk dijadikan rujukan dan pembelajaran tambahan. Maka berakhirlah perjumpaan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.